صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat sebelah baris yang ketiga daripada atas. Muka surat sebelah baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun fil istinja'i. Faslun fil istinja', bermula istinja'. Artinya, arti istinja menghilang akan ain najis, kencing dan tahi daripada tempat keluar ain najis. Menghilang ni dengan air mutlak atau dengan 3 batu dan umpama 3 batu. Faslun fil istinja', ini suatu fasal pada menyatakan hukum istinja'. Ini suatu fasal pada menyatakan hukum istinja'. Dalam kitab Al-Misbahul Munir ni didatangkan bicara istinja', didatangkan tajuk istinja' ni selepas daripada tajuk wuduk. Tengok dah, tajuk wuduk selesai, tajuk mandi wajib selesai, baru dimasuk berkaitan dengan tajuk istinja'. Habis bicara tajuk istinja', pergi kepada bicara berkaitan dengan najis dan kaifiyah menyucikan najis. Ini susunan dalam kitab Al-Misbahul Munir. Biasa kitab-kitab yang lain dibicara istinja' ni sebelum daripada bicara wuduk. Jadi bicara istinja' sebelum daripada bicara wuduk. Sebab apa? Sebab kita disunatkan istinja' sebelum daripada berwuduk. Disunatkan istinja' sebelum daripada kita berwuduk. Harus kita nak berwuduk siap-siap, kemudian istinja'. Harus boleh je. Macam mana nak istinja'? Kalaulah selepas dia berwuduk. Sebab ketika menyentuh dubur, menyentuh kemaluan hadapan, menyentuh dubur ketika istinja' batal wuduk. Istinja' dengan belakang tangan lah. Yang batal wuduknya sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Jadi kalau istinja' dengan belakang tangan, wuduk tak batal lah. Tapi tak ada lah kita buat gitu. Bawah tu istinja'nya belum, wuduk ambil dulu. Tak ada orang buat gitu. Tapi diharuskan
berwuduk siap-siap, istinjaknya kemudian. Adapun hak sunatnya, kita istinjak dahulu, berwuduknya kemudian. Sebab itulah dalam kitab-kitab yang lain dimulai tajuk istinjak sebelum masuk tajuk wuduk. Biasa istinjak ni selepas daripada bicara air. Selepas daripada bicara air, sebelum masuk bicara wuduk, dia bicara berkaitan dengan istinjak terlebih dahulu, barulah dimasuk kepada bicara wuduk. Sebab apa? Tadilah sunat istinjak sebelum daripada berwuduk. Kitab Hidayatus Biyan ni, istinjak ni sebelum daripada tajuk najis, dibubuh dekat-dekat dengan tajuk najis. Kemudian kenapa pula istinjak dengan bahagian najis dan cara menyucikan najis itu tajuk asing? Macam sini ni, di muka surat sebelah kita sekarang faslun fil istinjak, fasal ceraian pada menyatakan istinjak. Di bawah tu faslun ceraian pada menyatakan ain najis, apakah benda yang najis, dan kaifiah cara menghilangkan najis, menyucikan najis. Kenapa antara istinjak dengan bicara benda najis dan kaifiah menyucikan najis diasingkan? Sebab kalau kira-kira istinjak tu pun basuh najis juga. Ya, istinjak, ni istinjak ni. Istinjak ni basuh berak, basuh kecing je lah istinjak. Apa bunyi istinjak? Apa mana istinjak? Tak tahu ke mana, payah pula lagi tanya. Di asal dari segi bahasa Arab, istinjak ni melepaskan diri daripada benda yang mengganggu kita, melepaskan diri daripada benda yang geli. Itu asal mana istinjak bahasa Arab. Bahasa Arab istinjak ni maknanya melepaskan diri daripada benda yang duk ganggu kita. Itu asal makna bahasa Arab. Tapi dalam hukum fiqh sebut kata istinjak, basuh berak, basuh kecing lah. Tapi kasar lah bunyi basuh berak, basuh kecing tu bunyi kasar. Sebut istinjak ni bunyi lembut sikit. Jadi kalau kita kira istinjak dengan bicara tajuk benda najis dan kaifiah cara menghilangkan najis, kalau kira sama je dah. Sebab sama-sama menghilangkan najis, sama-sama menyucikan najis antara istinjak dengan dalam bab najis. Tapi kenapa diasingkan? Sini diasingkan tapi dekat-dekat. Hak kitab lain selepas bicara air terus masuk tajuk istinjak, barulah bicara wuduk, panjang bicara wuduk, mandi wajib, bicara haid dan nifas, hujung tu barulah masuk bicara najis. Hak ni makna istinjak dengan bicara najis ni sebelah-sebelah selepas, tapi tetap letak di tajuk yang asing sebab dia berbeza. Istinjak ni dia tak sama dengan menyucikan najis. Menyucikan najis, syarat alat untuk menyucikan najis satu sahaja, air. Adapun istinjak, air ataupun menggunakan 3 batu. Tu lain dah tu kan. Jadi istinjak daripada najis, daripada tempat keluar najis itu, dia tak sama dengan basuh najis yang lain. Termasuk basuh najis tahi, air kencing, hak bukan berada di tempat keluar. Mana contohnya budak berak merata-rata, budak kencing merata-rata, itu tak anggap istinjak dah. Itu tak anggap istinjak dah. Istinjak ni menghilangkan najis, tak kencing dan tahi daripada tempat keluar tu.
Tapi kalau kencing tahi tu sudah berada di atas latar, tu tak panggil istinja. Hak tu masuk kepada menyucikan najis sebagaimana najis-najis yang lain. Wajib menggunakan air. Istinja ni semata-mata menghilangkan tempat keluar tu. Kemudian istinja menghilangkan najis tempat keluar ni sama ada dengan air mutlak ataupun dengan 3 batu. Ni lain lalu dengan hak membasuh najis yang lain. Menggunakan 3 batu ni, kalau kita gak tisu lah, menggunakan tisu ni, walaupun tepi laut sekalipun, air banyak sangat-sangat sekalipun, diharuskan kita istinja menggunakan tisu. Harus. Sekalipun kita tak ada keuzuran apa-apa, bukan kata tubuh kita tak boleh kena air. Tubuh bukan kata tubuh kita kalau kena air jadi sesak nafas. Bukan. Walaupun air banyak sekalipun, walaupun tak ada sebarang keuzuran kesakitan sekalipun, diharuskan istinja dengan 3 batu ataupun dengan tisu. Adapun kalau tak ada air, tu wajib istinja dengan batu. Kalaulah tubuh dia tidak boleh kena air, kalau kena air jadi sesak nafas, wajib istinja dengan batu. Ni pilihan ni. Istinja dengan air pilihan, atau dengan 3 batu pilihan. Nak pakai air pun boleh, nak pakai 3 batu pun boleh. Dalam keadaan air banyak, dalam keadaan kita tidak ada keuzuran daripada kena air. Adapun kalau air tak ada, ataupun kita tubuh tidak boleh sentuh dengan air, wajib istinja dengan batu. Ni hukum asas je ni. Belajar bab basuh berok. Kalau cakap kasar lah, istinja ni standard bunyi. Ngaji bab basuh berok. Kena ngaji bab basuh berok pun tak lulus juga. Kita ingat ke hak guna batu ni tak ada air. Ada air tak boleh guna batu lah. Tak lulus jugalah. Bab basuh berok pun tak lulus. Tu topek itu. Topek dipanggil berok tak basuh. Yang topek berok tak basuh kan, pakai lap-lap dengan tisu je. Tak ada apa-apa tu. Syariat kita sini membenarkan. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Nak menggunakan batu, dia akan ceritalah di bawah tu syarat-syarat istinja dengan batu. Kalau syarat tak cukup, wajib istinja dengan air. Tidak ada pilihan lagi. Ada ni. Dia ada syarat lah istinja dengan batu ni. Tapi kita punya fahaman, kita ingat ke istinja dengan batu ni macam tayamum. Tayamum bila kita ada air, berwuduk kita ganti dengan tayamum. Mandi wajib kita ganti dengan tayamum kerana ketiadaan air, ataupun kerana tidak boleh bersentuh dengan air, maka wuduk ataupun mandi wajib diganti dengan tayamum. Tu bab tayamum. Ada keuzuran, ada kerana, barulah ganti dengan tayamum. Istinjaknya tidak berkait dengan ketiadaan air, dan tidak berkait dengan sebarang keuzuran. Dan kitab-kitab walaupun tepi laut sekalipun, bayangkan dia letak walaupun tepi laut, bukan tepi sungai, tepi laut nak dibuh nak kitab. Tepi laut sekalipun, walaupun dia ada sebarang keuzuran sekalipun, dia haruskan istinja dengan menggunakan batu. Ini syariat khususiyah kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istinja dengan batu ni syariat
khususiyah kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummah-ummah terdahulu dia tidak adalah syariat istinja dengan batu ni. Sama dengan tayamum juga. Tayamum syariat khususiyah kepada tertentu kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk istinja dengan batu pun khususiyah kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istinja dengan batu ni hak ni ijma' ulama. Istinja dengan batu ni hak ni ijma' ulama, syariat membenarkan. Sebab apa ijma' ulama? Sebab Nabi sendiri pernah istinja dengan batu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sendiri pernah istinja dengan batu. Dan Nabi sendiri memerintah sahabat istinja dengan batu. Wal yastanji bisalasati ahjar. Dan istinjalah kamu, Nabi kata, dengan 3 batu. Nabi sendiri pernah istinja dengan batu. Dan Nabi memerintahkan sahabat istinja dengan batu. Ini syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, istinja dengan batu. Tiba-tiba kita kata, mana ada istinja dengan batu? Tadilah. Kita ni bab basuh berak pun tak lepas. Ilmu bab basuh berak. Akhirnya topik lalu dah. Orang kita ni bukan kata hak keadaan harus istinja dengan batu. Hak wajib istinja dengan batu pun dia tak tahu bahawa memada dah istinja dengan batu. Ni pernah berlaku. Orang nak pergi Mekah. Dia nak pergi Mekah, di airport tu tak ada air. Dalam tandas dia tak ada air. Dia buka satu tandas tak ada air. Memang tisu saja. Dia pun terpaksalah pakai tisu. Tak semayang nak pergi Mekah ni. Boleh semayang sebab dak basuh berak nak semayang mana dia kata. Walah dia sapu dak dengan tisu. Sapu, tapi sapu tisu dia apa dia kata dak basuh. Tengok apa dak semayang. Jahilnya. Hak tu tak ada air. Kalau ada air pun malah pakai air, ambil tisu, harus boleh pergi semayang dah. Boleh ditutup imam dah. Ni syariat ni, hukum agama kita ni. Ni tak ada air memang wajib dah lah pakai batu. Kalau kita pakai tisu lah, sebab tak ada air. Sebab tempat-tempat yang agak standard, dia memang tak ada air. Sebab air ni menyebabkan tandas tu basah. Bila tandas tu basah, menyebabkan susah nak jaga kebersihan dia. Bila tepi-tepi tandas tu basah, kasut kita kena air, maka kotoran di tapak kasut kita akan lekat di latar. Adapun kalau kering tu kan, kemudian kasut kita kering, bersih. Memang bersih. Kita perasan tau. Orang kita istinja dengan air ni menyebabkan jadi beladung, beladung, berjeruk. Dah kadang-kadang kita hodok sebelah pun bangun berdiri, Dah dia buka wayar getah tu kan, dia tak pegang molek, kawan tu jadi gitu. Kita duduk sebelah bangun dah. Tak takut mengecik. Dia tu kan, dia kalau salah buka kuat pula, dia haluskan wayar untuk kita basuh berak tu kan, dia halus. Kalau kita salah buka kuat, habis jeruk lah jawapan dia. Jadi bila latar tu basah, kita pijak di tapak kasut kita ada kotak-kotak kering, kotak tu akan lekat di latar, akan bawa sampah keluar. Cuba kita tengok hak tandas-tandas kita, hak tandas masjid tu, kotor kenapa? Kan air. Akhirnya dia pun standby selipar suku. Maka taklah kotor sangat sebab ada selipar suku. Kenapa tak masuk dengan kasut-kasut? Sebab kasut tak akan mengotori latar. Sebab apa? Sebab latar basah. Sebab apa latar basah? Sebab istinja menggunakan air. Kan kadang-kadang kan jenis orang masjid
sediakan selipar, dia pakai kasut dia. Tengok bekas kotor, bekas kasut dia. Dan kadang-kadang selipar tak cukup. Tak ada selipar. Kadang-kadang selipar masjid ni pula selagi tak putus. Dia punya tapak tu tak ada bunga dah. Jangan, boleh rebah kita tu. Selagi tak putus dia. Walaupun selipar tu lama nipis dah, memang tak ada dah bunga di tapak selipar. Tak tu kau. Badan licin tu. Licin kenapa? Kerana air. Kotor kenapa? Kerana air. Air mari mana? Air yang kita guna untuk istinja. Kalau air pahit tak ada, tisu saja bersih. Bagaimana? Sebab tu kata ada sesuatu airport memang tak ada air, kita sudah cari lah. Nasib baik dah pergi tungging atas sinki. Tungging atas sinki basuh situ. Dia nak pergi Mekah, oleh kerana tak ada air, dia pakai tisu juga. Sebab tak ada pilihan. Tapi tak semayang, nak mayang macam mana, dia kata berak tak basuh lagi. Itu istinja. Istinja ni dengan air ataupun dengan 3 batu. Dia gini je lah, kita ni atas biasa dengan tak biasa je. Atas biasa dengan tak biasa. Kita tak biasa pakai tisu, pakai air. Jadi kalau tak pakai air, kita rasa tak sedap nak duduk lah. Orang yang pakai tisu tak pakai air, orang pakai tisu tak pakai air, dia rasa tak selesa dengan orang yang pakai air. Dia kata, macam mana kamu istinja pakai air, kemudian di situ basah, kamu tu pakai seluar, tak geli ke situ basah? Dia tanya. Dah lepas istinja dengan air, lap ke tak? Takut lap dengan sapu tangan. Lap dengan sapu tangan siap lah. Tuala tak ada masuk tanda siapa ada tuala. Ada sapu tangan je lah. Lepas istinja basah, lap dengan sapu tangan. Nanti nak makan, lap tangan pula. Memang tak ada orang lap, tak ada orang sapu. Lap, basah gitu. Masa basah tu kita pakai seluar, kita dah apa? Bagi orang hok istinja dengan tisu, kamu boleh ke? Kadang-kadang basah begitu kamu pakai seluar, dia tak boleh hok pasien kita ni. Dan kadang basah kita pakai seluar, geli dia kata sebab basah. Tu bagi dia. Kita basah kita tak rasa apa. Tapi kalau istinja dengan tisu, payah kitanya. Atas biasa tak biasa je. Ada apa yang pakai tisu mah tak apa-apa. Ni cerita syariat kita ni. Kena pakai. Dah lah, dia gini je. Nanti dia mungkin kita ni tak panjang bicara. Dia pilihan, air pun boleh, tisu pun boleh. Tetapi yang paling afdal adalah menggunakan tisu diiringi dengan air. Itu nombor 1. Hak nombor 2-nya menggunakan air sahaja. Hak nombor 3-nya menggunakan tisu sahaja. Jadi antara menggunakan air sahaja tanpa tisu, menggunakan tisu sahaja tanpa air, memang afdal menggunakan air, sebab air boleh menghilangkan sifat-sifat najis. Adapun tisu hanya menghilangkan ain sahaja, tidak boleh menghilangkan sifat. Menghilangkan ain sahaja. Tisu tu boleh menghilangkan zat najis. Sifat najis tisu tidak boleh hilangkan. Maka afdal menggunakan air lah, sebab air menghilangkan ain, zat najis, serta menghilangkan sifat najis. Maka afdal menggunakan air. Tapi yang afdal betulnya menggunakan tisu terlebih dahulu, kemudian boleh diiringi menggunakan air. Itu paling afdal. Sebagaimana yang diamalkan oleh ahli Quba. Puak-puak Quba ni, dia istinja menggunakan batu, kemudian diiringi dengan air. Ni sebab Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memuji akan kamu, akan puak-puak Quba. Maka nama Nabi tanya puak-puak Quba ni, apa amalan puak-puak Quba ni? Puak-puak Quba mengatakan bahawa inna nutbi'ul hajaratal ma'. Nabi kata, innallaha yusni alaikum, sesungguhnya Allah Ta'ala memuji atas kamu ahli Quba. Maka Nabi tanya ahli Quba, apa amalan kamu? Jawab ahli Quba, inna nutbi'ul hajaratal ma', sesungguhnya kami ahli Quba ni, kami mengiringi akan batu, akan air ketika istinja.
Kami istinja, kami guna batu dulu, lepas tu barulah kami menggunakan air. Nak paling lebih. Ini paling lebih. Dia menggunakan batu ataupun kita tisu untuk menghilangkan air najis. Yang tinggal di tempat tu hanya sifat najis. Maka sifat tu dihilangkan oleh air. Jadi air yang kita gunakan sedikit. Sebab sudah tidak ada air najis. Hanya ada bekas-bekas kesan sifat-sifat najis sahaja. Satu lagi pula, apabila di tempat kita istinja tu air sudah tidak ada, yang ada di sifat, bila kita menggunakan air yang jatuh ke bawah tu, kita tak timbul keraguan. Sebab di air tu tak ada dah air najis. Ada ni. Sebab di air tu sudah tidak ada air najis. Bayangkan kalau masa kita menggunakan air najis masih lagi banyak. Air tu jatuh tu boleh menimbulkan keraguan di hati. Takut air tu campur dengan najis, air tu pula kena di betih kita, ke kaki kita. Ni timbul keraguan. Bila kita istinja dengan menggunakan air daripada awal lagi. Sebab ketika tu najis banyak. Air tu jatuh ke bawah tu kan. Lepas tu kadang-kadang orang istinja yang agak kelang kabut ni, kita boleh nampak air najis di tepi-tepi ya. Tanda ni, air najis di tepi-tepi ya. Mari mana? Ada tahi kecil tepi, mari mana? Mari daripada masa istinja. Pada ni, mari daripada masa istinja. Mana kita istinja bersekali dengan air najis, maka najis tu turun sekali dengan air, najis banyak lagi kan. Ini boleh menyebabkan timbul keraguan di hati kita. Sebab tu bila menggunakan tisu bila lalu siap, tak ada dah air najis, tinggal kesan saja, dia pun menggunakan air. Tu nombor satu. Hak kita duk pakai air saja ni bukan hak paling afdal, hak nombor satu bukan. Hak nombor dua. Kita ni jatuh hak nombor dua, bukan hak nombor satu. Menggunakan air saja. Menggunakan tisu saja, itu hak nombor tiga. Jadi afdal menggunakan air dan tisu. Melainkan ada ketika juganya afdal menggunakan tisu daripada air. Hak ni hak pilihan ni, air saja pun boleh, tisu saja pun boleh. Adapun kalau tak ada air, itu bukan pilihan, wajib menggunakan tisu. Ini hak pilihan, air pun boleh, tisu pun boleh. Afdal menggunakan air daripada menggunakan tisu. Melainkan afdal kita menggunakan tisu daripada air jikalau menggunakan air hati kita tak berkenan. Kalau menggunakan tisu, hati kita tak berkenan. Kalau kita menggunakan tisu, hati kita tak berkenan. Kalau istinja pakai tisu, tak boleh nak duduk abang kali. Cakung. Apa cakung? Tak rapat punggung. Allah, berok tak basuh sapu dengan tisu sana. Tak boleh rasa padahal syarat kata okey dah. Nak semayang ni syarat kata okey dah. Berasa tak sedap. Syarat kata okey, tak sedap kok mana? Ada ni. Jadi kalau kita istinja dengan tisu, kalau kita istinja dengan tisu, hati kita rasa tak boleh. Sebab apa? Sebab kita nak semayang ni. Macam mana pakai tisu saja? Hati kita rasa macam tak setuju. Kalau seumpama tu, afdal kita menggunakan tisu untuk sementara. Jangan pakai air. Nak latih nafsu kita. Hak syarak kata harus, hak syarak kata okey, kita berasa tak boleh. Hak syarak kata jangan mengumpat, molek-molek ada kita mengumpat. Hak syarak kata okey, tengok tisu, tak boleh kita. Hak syarak kata okey, kita tak boleh. Syarak kata jangan mengumpat, kita mengumpat macam sedap-sedap je. Ini nafsu kita. Syarat yang kata jangan, molek-molek ada kita buat. Syarat kata boleh dah, pakai tisu pun boleh dah. Tak boleh, kita nak sembahyang macam mana ni? Punggung tak basuh lagi ni. Tak syarat basuh dengan air. Sapu tisu sudah memadu. Saya basuh tak boleh hati saya. Ketika tu afdal kita istinja dengan air. Dengan tisu daripada menggunakan air. Sekurang-kurangnya hok buang air kecil je lah. Buang air besar kan, makan benda pelik-pelik kan, time semayang, bau apa ni? Hati orang tinjak dengan tisu. Tapi sekarang dah using lah, sebab dia ada penjarakan dalam bang. Tapi makna kita masa kita buang air kecil, tak usah pakai air, pakai tisu je.
Jadi syarat-syaratnya dia pakai 3 tisu. Dah, tak usah dah basuh. Tu kata kalau pesen tu kena pakai tisu lah. Jangan pakai air. Dah kata-katanya. nak lepas tu masuk pula dah bawa tisu saja masuk tanah masjid pula dah. Aku pun tengok dia ni masuk tanah masjid bawa tisu saja ni. Lepas tu keluar naik masjid ke semayang dah tadi pakai tisu lah. Boleh ke tak? Apa budak bolehnya? Harus siap boleh duduk imam lagi. Suka tu. Kita ni bukan masalah tak boleh, hukum mengharuskan. Bukan perasaan kita dah, kita tak biasa. Memang perasaan kita agak perasaan kita ni bukan masalah perasaan kita rasa tak boleh. Hukum kata memada pakai tisu tu pun kita tak tahu. Kita faham macam tayamum tak ada air, tayamum lah. Tak boleh kena air, tayamum lah. Tu tayamum. Syarat dia tak ada air. Ada pun istinja dengan batu tak ada syarat tak ada air. Tak ada air, wajib menggunakan batu. Itu kata bak basuh berok pun tak lulu. Dah sekolah ajar mana bak istinja. Dia buku sekolah tu lah hak mata pelajaran agama tu. Hak sekolah sebelum ni. Ke tak ada buku sekolah tajuk istinja? Ada tak tajuk istinja? Tak ingat tau. Balik tengok anak tajuk istinja ada ke dah? Dalam tu dia cerita tak istinja dengan batu? Ada rasanya. Apa kata ada? Ada istinja dengan batu? Ada. Kalau tajuk istinja dia tak sebut istinja dengan batu tu, buku tu kena tambah lah, tak cukup lah. Memang ada menggunakan air ataupun menggunakan 3 batu. 3 batu ni walaupun tepi laut sekalipun. Dah kalau sekolah tajuk istinja ada batu, dah masa cikgu mengajar duduk mana? Pergi tidur. Pergi main mana? Batu kau anda lah besar mana pun. Kalau batu kecil kena 3 batu. Kalau batu besar 3 penjuru. Gitu je lah. Kalau batu kecil 3. Kalau batu besar 3 penjuru. Mana kalau tisu kau kena 3 penjuru lah. Kena 3 penjuru untuk menghilangkan air najis tu. Mengelipar semua ni. Kita setengah jam dah ni mengelipar dia lagi. Setengah jam dah ni. Setengah jam lebih dah kita ni. Mengelipar dia lagi sebut istinja dengan tisu. Yelah kita tak biasa satu hal. Tak biasa. Masalah kita je tak tahu pun boleh istinja dengan batu. Tu tak biasa. Tak pelik lah kita rasa tak sedap menggunakan tisu ni. Sebab kok mana pun dia hanya hilang air najis, sifat najis tak hilang. Memang kita tak selesa sebab kita tak biasa. Persoalan kitanya, kita tak tahu pun syariat kita sudah memada menggunakan batu. Boleh buat semayang dah. Boleh buat semayang dah. Ni cerita. Kita ni bak najis ni, semayang lah keutamaan kitanya. Kalau tidak sembahyang, kita mengekali najis di kita, hukumnya makruh. Najis yang tidak berlumuran. Pada najis yang tidak berlumuran. Ada najis tapi tidak menyebabkan najis tu berlumuran, tak ada. Hanya ada bekas-bekas gitu je. Sama ada di tubuh ke, sama ada di pakaian ke, kita tidak basuh dengan air contohnya, hukumnya makruh je, bukan haram. Jadi kita bak najis ni hak besarnya kita kerana kita nak sembahyang ataupun kita nak mengerjakan mana-mana ibadah
yang bergantung kepada syarat dia suci dan najis, contohnya tawaf. Itu je. Ketika biasa ni ada najis di kita, kita tidak menyucikan, hukumnya makruh. Jadi poin kita najis ni, menyucikan najis ni adalah untuk semayang. Jadi sekarang ni kita cerita untuk semayang. Istinja menggunakan batu, sah dah semayang, boleh tutup imam dah. Mana pun diharuskan, dibenarkan pada syarat menggunakan batu, walaupun tepi laut sekalipun, walaupun tidak ada keuzuran sekalipun. Sebab tu kita sebut tadi dalam kitab fiqh, istinja dengan tajuk ain najis dan cara menyucikan najis ni bubuh tajuk asing. Bubuh tajuk asing. Sebab kita fikir-fikir, apa bezanya basuh berak, basuh kencing dengan basuh najis? Ada ni. Kenapa jadi diasingkan antara istinja dengan menyucikan najis? Kenapa diasingkan? Sebab dia tajuk lain. Sebenarnya istinja kita terjemah dengan basuh berak, basuh kencing tu tak tepat. Istinja kita terjemah dengan basuh berak, basuh kencing tak tepat. Sebab bila sebut kata basuh, alatnya air sahaja. Ada ni. Walah istinja tidak semestinya menggunakan air. Jadi istinja tidak bolehlah kita terjemah dengan basuh berak, basuh kencing. Tapi kita biasanya istinja basuh berak, basuh kencing. Kalau istinja tu hanya basuh menggunakan air, sama hukum dengan basuh najis yang lain. Tapi sebenarnya antara istinja dengan basuh najis yang lain, hukum yang berbeza. Ada ni. Jadi istinja ni bukan basuh berak, basuh kencing. Sebab kalau kata basuh berak, basuh kencing, air je lah. Basuh najis kan? Basuh najis boleh tak menggunakan selain air? Tak boleh. Sebab tak panggil membasuh najis. Jadi kalau istinja terjemah dengan membasuh berak, membasuh kencing, terjemah tu tak tepat. Sebab kalau istinja terjemah dengan membasuh berak, membasuh tahi, membasuh berak, membasuh kencing, dia akan pergi hanya air semata-mata. Jadi mana tisu? Sebab tisu kita tak panggil membasuh kalau menggunakan tisu. Kesak je tu dia panggil. Walaha bab istinja bab lain, bab menyucikan najis tu bab lain. Tapi di sini hanya najis yang ada di tempat keluar tu. Kemudian kita jangan pakai akal lah pula. Ni ada orang pakai akal. Dia kata, ada ngaji dah lah, istinja dengan tisu ni sudah memada. Jadi dia kata, kalaulah kita berak memada dengan istinja dengan tisu, walaha tahi ini najis yang paling kita geli lah, kita kata. Nah, tahi ni najis yang paling kita geli. Jadi dia kata, kalaulah anak muntah, dia kata antara tahi dengan muntah, geli tahi lagi. Kalau tahi boleh lap dengan tisu, dia kata muntah atas latar pun boleh lap dengan tisu juga. Dia kata jangan pakai gitu. Tu wajib menggunakan air. Dah tu tahi di punggung boleh pakai tisu, takkan muntah di latar. Tu tahi satu hal dah. Najis yang paling kita geli berada di mana? Berada di punggung, di tubuh kita. Boleh pakai tisu. Ni muntah sahaja. Berada di mana? Berada di lantai, bukan di tubuh kita. Takkan tak boleh pakai tisu? Jangan buat banding gitu. Ni pernah. Sekarang bila cerita bab istinja dengan tisu ni memada, jadi dia pakai akal. Istinja dengan tisu ni tahi, najis yang paling kita geli. Tahi pula berada di mana? Berada di tempat keluar tu lah. Berada di tempat keluar tu, di punggung tu. Itu tubuh kita. Itu tubuh kita. Memada pakai tisu. Oh, kalau setakat najis tu muntah, kemudian pula ada di lantai, lagi bolehlah pakai tisu. Dia kata muntah tu tak boleh. Istinja satu hal lain.
basuh najis satu hal yang lain. Ini kita kira hak najis ada di tempat keluar. Kalau tahi air kencing tu berada atas lantai, hak tu panggil basuh najis, tu tak panggil istinja. Itu panggil basuh najis. Pada ni. Sebab apa? Sebab istinja hanyalah untuk najis yang berada di tempat keluar. Termasuklah, nah ni, termasuk kita tak panggil istinja, kita panggil menyucikan najis. Bukan tajuk istinja. Orang yang qada hajah dalam pamper. Orang yang qada hajah dalam pamper, kita kadang-kadang nak istinja macam mana tu? Sebab apa? Sebab qada hajah dalam pamper ni, najis bukan berada di tempat keluar dah. Najis berada di pamper. Najis ada pamper tu akan kena di punggung, kenapa ni luah ni kan? Itu tak panggil istinja. Itu tak panggil istinja. Sebab istinja ni hanya menghilangkan najis yang ada di tempat keluar. Sekarang najis sudah berada di pamper, kemudian akan kena balik di punggung dia lah, seluah-luahnya. Maka tu tak panggil istinja. Tu panggil menyucikan najis. Sama hukum dengan kita menyucikan najis tahi yang di atas latah, hak budak berak. Kencing hak ada atas latah, hak budak kecing tu. Kita panggil istinja ke tu? Tahi ada atas latah, kencing ada atas latah, ambil air kita nak istinja. Kita tak panggil istinja. Ambil air kita nak basuh. Nak panggil basuh. Tak panggil istinja. Sebab bukan berada di tempat keluar dah. Sama juga dengan orang qada hajah dalam paper, tak panggil istinja. Tu panggil basuh najis. Sebab apa? Sebab tahi air kencing bukan berada di tempat keluar dah. Ada ni. Tu panggil istinja kau? Suki. Kan ni? Celong celong nak marah apa? Allah celong tu. Dahlah sekarang ni, bila kita qada hajah dalam paper, najis bukan berada di tempat keluar. Najis berada dalam paper. Najis tu akan mengotori sekalian maka tak panggil istinja lagi dah. Itu panggil membasuh najis wajib menggunakan air mutlak. Tak ada tisu tak ada tu. Tak ada. Tisu hanya najis tempat keluar tu je. Hak qada hajat biasa tu. Tu baru panggil istinja. Adapun kalau dalam paper tu tak panggil istinja dah. Dipanggil membasuh najis wajib menggunakan air mutlak. Lepas tu macam mana tu kalau tempat-tempat hospital ke apa ke, dia kadang-kadang menggunakan tisu. Tisu pula bukan tisu biasa. Tisu yang mengandungi obat yang boleh mematikan kuman. Kan gitu? Tu bicara lain tu. Pada ni. Memada tak ada tu bicara lain. Tapi nak ceritanya, kalau qada hajah dalam pamper, bukan lagi masuk bicara istinja. Itu masuk bicara basuh najis. Yang mana wajib menggunakan air mutlak. Lepas tu macam mana menggunakan tisu basah tu? Tu kita akan bicara sebab apa? Sebab tu nak kadang darurah lah. Orang terlantar di hospital memang dipakai pamper. Kemudian dia punya petugas hospital tu hanya buang paper tu, sebelum diganti paper baru, dia hanya lap-lap dengan tisu basah. Tisu basah ada kata ada obat yang boleh mematikan kuman tu. Memada ke tak? Tu bicara bab basuh najis lah. Memada ke tak? Tu kita nak bicara kalau seumpama tu tidak panggil istinja. Itu hanya dipanggil membasuh najis. Dalam mazhab Syafi'i kitanya, membasuh najis syaratnya air mutlak. Kalau mazhab Hanafi tak apa. Tak air mutlak pun tak apa. Kalau kata obat yang boleh mematikan kuman tu boleh menghilangkan najis yang ada di punggung pesakit hospital ni, sudah memada dalam mazhab Hanafi. Orang mati? Orang mati dia mandi dia macam biasa. Tu macam biasa tu. Tu dia guna air macam biasa. Tu dia jenazah tu dia mandi jenazah. Tu memandikan jenazah. Ni bab istinja, menghilangkan air najis.
Bermula istinja artinya menghilangkan ain najis. Ain najis. Mana ain najis? Kencing dan tahi. Itu ain najis. Menghilangkan ain najis. Bukan menghilangkan sifat najis. Menghilangkan ain najis. Adapun kalau kita membasuh najis, menghilangkan ain dan sifat najis. Itu kalau membasuh. Kalau membasuh, menghilangkan ain dan sifat. Adapun istinja ni, kalau menggunakan air, wajib menghilangkan ain dan sifat. Kalau menggunakan tisu, hanya setakat menghilangkan ain sahaja. Habis ain tahi, habis kering air kencing, sifat masih kekal. Sebab menggunakan tisu tidak akan boleh menghilangkan sifat, hanya boleh menghilangkan ain. Menghilangkan akan ain najis ni daripada tempat keluarnya. Tempat keluar. Hak di latar bukan istinja lagi dah. Hak ada di paper tu bukan istinja lagi dah. Sebab najis tu bukan ada di tempat keluar, najis ada dalam paper, najis tu kembali kena di kulit pesakit tu. Tu tak panggil istinja. Istinja ni hanya menghilangkan air najis, kencing dan tahi daripada tempat keluarnya. Menghilang air najis dengan air mutlak atau dengan 3 batu. 3 batu ni, kalau batu tu kecil, kalau batu besar, 3 penjuru batu. Dan umpama batu, mana umpama batu? Daripada tiap-tiap yang suci, lagi keras, lagi kasar, dan bukan daripada makanan, dan jikalau makanan jin sekalipun, dan tiada daripada yang dihormati akan dia oleh syarak, seperti kayu dan rumput-rumput dan tanah ko pula dah. Maknanya batu dan umpama batu ni kata tisu lah. Menggunakan tisu, dia hak boleh kita gunakan untuk istinja ni. Umpama batu hak asal, hak pada masa Nabi. Pada masa kita ni kat mana lah benda yang kasar yang boleh menghilangkan air najis. Kalau kita tengok tisu, hukum sama dengan menggunakan batu. Kita berhenti di dan umpamanya daripada tiap-tiap yang suci, lagi keras, lagi kasar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.